Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6 bersama dengan Cikgu Azifah. Alhamdulillah, kita semua telah menamatkan cuti perayaan Aidiladha selama seminggu. Sekarang kembali lagi kita dalam PDPR. Jadi cikgu harap semua masih bersemangat untuk menuntut ilmu. Jom kita mulakan. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk pengurusan mental dan emosi, iaitu berkaitan dengan kemahiran asertif. Standard pembelajaran 2.1 mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. Standard kandungan 2.1.1 memahami maksud kemahiran asertif dan 2.1.2 memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat memahami kemahiran asertif dengan menjawab kesemua soalan kuis yang diberikan secara tepat. Yang kedua, murid dapat membezakan dua jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal dengan betul dan tepat. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, cikgu nak kita sama-sama mencari beberapa perkataan yang terdapat di dalam permainan cari perkataan ini. Okey, temanya adalah tema emosi. Okey, murid-murid dapat lihat tak perkataan-perkataan tersebut? Ya, yang pertama adalah marah. Yang kedua, kecewa. Yang ketiga, sedih. Yang keempat, takut dari bawah Dan yang kelima, gembira. Okey, murid-murid tahu tak kelima-lima perkataan ni adalah perkataan apa? Betul, emosi kan, berkaitan dengan emosi. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pengurusan emosi kita. Mula-mula kita akan lihat dahulu apa itu kemahiran asertif. Kemahiran asertif adalah keupayaan seseorang individu menyatakan apa yang ada dalam fikirannya, sama ada positif ataupun negatif, sama ada baik ataupun buruk. Individu yang bersikap asertif ni akan menyatakan sesuatu perkara melalui dua cara lah, iaitu lisan atau bukan lisan. Juga disebut verbal dan bukan verbal tadi. Kalau lisan tu kita nyatakan melalui perkataan kan, melalui mulut kita. Dan bukan lisan tu melalui lain-lain lah perbuatan, melalui kita punya ekspresi muka, melalui pandangan mata kita, selain daripada perkataan yang dikeluarkan daripada mulut. Okey, jelas ya? Cikgu ada persoalan lah. Adakah kamu asertif? Jawapan tu ada dalam diri awak. Awak simpan dahulu, nanti di akhir awak akan tahu sama ada awak asertif ataupun tidak. Murid-murid juga boleh rujuk buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, muka surat 30 untuk lihat apa yang kita bincangkan sekarang ni ya. Kita dapat 3 jenis pola tingkah laku manusia lah. Yang pertama, asertif. Yang kedua, agresif. Dan yang ketiga, pasif. Apa yang dikatakan dengan pola tingkah laku asertif? Asertif, individu yang asertif akan mengutamakan hak sendiri dan juga menghormati hak orang lain. Individu yang asertif akan mengatakan, dia berpendirian bahawa saya baik, orang lain pun baik. Manakala menang kalah juga, dia akan katakan, saya menang, orang lain pun menang. Itu adalah individu yang asertif. Yang kedua, individu yang agresif. Agresif ni macam mana? Individu ini akan mengutamakan hak sendiri tetapi mengetepikan hak orang lain. Dia tak kisahlah, asalkan dia dapat. Pendirian orang agresif ni macam mana pula?
dia akan mengatakan bahawa dia baik, tetapi orang lain tu jahat, tak baik. Menang kalah pula dia akan mengatakan diri dia sahaja yang akan menang, orang lain semua kalah. Tingkah laku yang ketiga adalah tingkah laku pasif. Pasif ni akan mengetepikan hak sendiri, dia akan mengutamakan hak orang lain. Dia juga akan mengatakan diri dia tak baik, orang lain tu baik semua. Manakala menang kalah pula dia akan mengalah dan orang lain tu dia akan bagi menang. Itu adalah orang yang pasif. Jadi kat sini awak dah boleh lihat awak yang mana satu, sama ada asertif, agresif ataupun pasif. Apakah ciri-ciri utama kemahiran asertif? Yang pertama, menyuarakan perasaan tanpa bertindak agresif. Agresif tadi macam mana? Ya, agresif tu yang mengutamakan, dia mementingkan diri dia sendiri saja, dia tak fikirkan orang lain. Yang kedua, menghormati idea, keperluan dan juga perasaan orang lain. Bila dia nak buat sesuatu, dia akan fikir dulu orang lain ni macam mana. Dan bila orang lain memberikan idea, dia takkan tolak idea tu mentah-mentah. Dia akan hormati, dia akan fikir dahulu sama ada idea tu boleh terima ataupun tidak. Yang ketiga, menyatakan pendapat secara berterus terang. Yang keempat, bijak meluahkan perasaan dan kepentingan dirinya. Dia akan fikir juga tentang diri dia sendiri. Dia masih lagi menghormati hak orang lain, tapi dalam masa yang sama dia tak ketepikan hak diri dia sendiri. Itu adalah asertif. Dan yang terakhir, dia tidak mudah dipergunakan oleh orang lain, tak mudah dibuli lah orang kata. Ini adalah 5 ciri-ciri utama kemahiran asertif. Apakah peranan kemahiran asertif? Yang pertama, mengatakan tidak kepada perkara negatif. Contoh-contoh perkara negatif itulah seperti penyalahgunaan dadah, vandalism dan lain-lain. Yang kedua, kemahiran asertif juga berperanan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kita perlu menghargai diri kita sendiri dan dalam masa yang sama masih lagi memikirkan tentang orang lain. Peranan yang ketiga adalah membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Okay, sekarang murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 31. Di sini terdapat 2 orang, iaitu Ghana dan juga Dennis. Seperti yang cikgu katakan tadi, kemahiran asertif terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran asertif, ya, verbal dan bukan verbal, ataupun lisan dan bukan lisan tadi. Okay, jom kita sama-sama nilai apakah kemahiran asertif mereka berdua ni. Ghana ialah kapten pasukan hoki. Beliau positif dan tepat ketika memberikan arahan. Dia berikan arahan, jadi benda tu keluar daripada mulut dia. Itu kemahiran asertif verbal. Beliau bijak menghargai sumbangan setiap ahli pasukan. Tegas menyatakan pendiriannya, menghormati dan dihormati semua pemain. Gaya kepemimpinan asertif Ghana ialah faktor utama pasukan hoki sekolah menjadi juara peringkat daerah. Okey, itu Ghana. Sekarang kita lihat pula tentang Dennis. Dennis ialah kapten pasukan debat. Beliau berkomunikasi dengan berkesan menerusi pandangan yang berfokus, postur yang betul, ekspresi muka yang tegas, penampilan diri yang meyakinkan. Okay. Keempat-empat ciri yang terdapat pada Dennis ni menunjukkan kemahiran asertif yang digunakan adalah jenis, ya, bukan verbal. Gaya komunikasi asertif Dennis ialah faktor utama pasukan debat sekolah menjadi juara peringkat negeri. Apa yang dapat disimpulkan adalah kemahiran asertif verbal terdiri daripada 3, iaitu ketepatan bahasa lisan, kedua rentak bicara, dan yang ketiga nada suara seseorang apabila berkata-kata. Kemahiran asertif bukan verbal pula melalui hubungan mata,
postur, ekspresi wajah dan juga keyakinan yang ditunjukkan. Itu adalah kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Cikgu harap murid-murid boleh bezakan kedua-dua kemahiran asertif ini. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat selesaikan tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid-murid.